adalah seorang daripada Dr. Azrina adalah seorang yang berkelulusan Usuluddin di dalam bidang Usuluddin dan kini sedang mengikuti program sarjana kaunseling kerana minatnya di dalam bidang kaunseling. Jadi dengan gabungan kedua saya dengan Dr. Nur Azrina, dapatlah saya membawa topik yang agak baru bagi saya. Topiknya istimewa. Saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini, sama-sama kita memikirkan peranan kita sebagai Muslim dan Muslimat, kaunselor Muslim dan Muslimat, yang sudah tentu biasa dengan sabda Rasulullah, "Ballighu anni walau ayah." Saya selalu memikirkan inilah satu sabda Rasulullah yang tinggal pada kita dan menjadi tanggungjawab kita untuk melanjutkan dan mengembangkan syiar Islam melalui kaunseling dan membawa kaunseling kita ke arah yang sepatutnya. Okay, next. Seterusnya. Nah, tuan-tuan dan puan-puan dan saya sendiri dah kenal sangat dengan orang semua ni. Sigmund Freud, Albert Adler, Carl Jung, Pearl Skinner, Aaron Beck, Bandura dan lain-lain. Semua dah tahu. Sebut je semua tahu. Okay. Lepas tu kita juga kenal. Next. Frank Passen, siapa tak kenal? Bapa bimbingan Kejaya, Strong, Williamson, Ginsberg, Holland lagi orang kenal. Begitu juga Super dan lain-lain. Dan kita juga yang mereka kaunselor-kaunselor yang mengikuti program kaunseling keluarga sudah tentu mengenali nama-nama ini seperti Virginia Satir, Gregory Bateson, Ackerman, Salvador Minuchin, J. Haley dan lain-lain. Okey. Nah, mereka ini telah menggubalkan teori-teori berikut. Teori personality dan psikoterapi, teori perkembangan dan pembinaan kejayaan, dan teori kaunseling kejayaan perkahwinan dan pasangan. Okey. Dalam usaha membandingkan, sekarang tugas saya pagi ini ialah mengajak tuan-tuan dan puan-puan melihat, kata orang putih, on the one hand, teori-teori barat, on the other hand, perspektif Islam. Dan saya memilih beberapa aspek saja untuk dibandingkan. Pertama, asas teori. Kedua, komponen teori. Ketiga, perkembangan personality mengikut barat dan Islam. Next. Fungsi kaunseling barat and then obligation kita kepada kaunseling kita. Dan hubungan kaunselor-kaunseling, hubungan itu rapport kita. Dan elemen-elemen penting di dalam hubungan dan kemahiran-kemahiran yang harus ada pada seorang kaunselor Islam dan matlamat kaunseling konvensional berbanding dengan kaunseling Islam. Okay. Dari pengalaman saya mula berkenalan dengan kaunseling ini sejak tahun 67 lagi. Suatu saya jadi guru di Sungai Petani, kementerian masa itu memulakan kad 001-002. Ramai daripada tuan-tuan dan puan-puan tak pernah dengar pun 001-002. Apatah lagi nak tengok. Dia warna biru dan juga warna teh susu. Nah, daripada pengalaman dan pemerhatian saya, dan saya terlibat dalam mengajar kaunseling ini sejak tahun tahun 69 saya start mengajar dah di Universiti Melaya sampailah sekarang. Dan daripada pemerhatian dan pengalaman saya dapati teori-teori yang dibuat oleh Barat ini fungsional. Artinya dia dapat menolong orang yang memerlukan kaunseling. Tak salah. Tetapi pertolongan yang diberikannya itu adalah up to a point. Maksudnya sampai satu tahap saja, iaitu setakat duniawi sahaja. Kerana apa? Next. Next. Kerana semua teori ini adalah diusahakan oleh manusia sendiri, man-made. Dia buat eksperimen, dia buat pemerhatian, dia buat macam-macam. Dan memang itu satu kebiasaan, amalan di Barat. Semuanya nak
evidence based, berdasarkan bukti-bukti. Dan apa yang mereka lakukan hanyalah dan dapatan-dapatan mereka adalah dapatan-dapatan duniawi sahaja. Saya belum jumpa lah satu teori yang berkaitan dengan akhirat. Apa sebab? Tak tahu, Allah. Next. Kaunseling Islam, tak tahulah tu pun, saya masih jadi kata orang macam buah cempedak di luar pagar, ya. Ambil galah, tolong jolokkan. Saya budak, masih belajar. Kalau salah, harap maafkan. Kerana berbeza dengan kaunseling barat, saya dapati kaunseling Islam, tak tahulah, mungkin Dr. Anwar Azinal lebih arif daripada saya. Saya tak jumpa satu teori yang berasaskan assumption, konsep dan lain-lain yang jelas seperti yang dibuat oleh barat. Tetapi apa yang Islam sediakan untuk kita adalah nafs, sunnah, ijma' dan qiyas. Dan keempat-empat perkara inilah yang menjadi asas untuk membentuk kaunseling Islam, dan inilah empat-empat perkara yang diberi perhatian oleh ulama-ulama Islam, khususnya Imam Al-Ghazali. Nah, berhubung dengan domain ataupun alam yang digunakan dalam membina teori ini, kalau ikut barat, tiga saja: kognitif, akal, afektif, perasaan, dan psikomotor, itu jasad. Kalau kita tengok Islam pula, Islam mengatakan apa? Islam, dia jasad ada, akal ada, tapi dia tambah qalb, hati. Ini dia ada nafs, dia ada roh. Dan ketiga yang atas itu dia ada, dan ditambah dengan tiga yang tak pernah wujud di dalam teori-teori barat. Jadi dari segi situ kita nampak dah ada kelebihan teori yang dikemukakan oleh ulama-ulama Islam. Okay. Dari segi kuantiti, kalau kita ikut bilang, kita ada 6 domain dalam kaunseling Islam berbanding 3 domain di dalam kaunseling konvensional. Panggil budak darjah 1 pun dia kata 6 tu lebih banyak daripada 3, insyaAllah. Okay. Dari segi kualiti pula, saya perhatikan ada tangible, ada tidak tangible. Memang kedua-dua tu ada dalam barat. Tetapi apa yang tidak ada di dalam teori barat ialah ghaib, yang tak nampak. Ruh, nafs, qalb. Sedangkan kalau kita baca Al-Quran, ya, selepas Al-Fatihah di dalam Quran, kita baca surah Al-Baqarah, dia sebut dah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Dan dia suruh kita beriman dengan hal-hal yang gaib, syurga dan neraka serta akhirat. Sedangkan di barat, teori-teori barat tak pernah sentuh tentang roh, nafs dan qalb. Apatah lagi hal-hal yang berkaitan dengan perkara gaib yang lain. Okay. Now, dari segi teori konvensional barat, seorang itu dia kata kejayaan seseorang atau seseorang itu dia anggap okey bila dia boleh mencapai taraf fully functioning person. Ini konsep yang dibawa oleh Carl Rogers. Maksudnya otaknya okey, dia tak otak tak center, perasaannya okey, dia tak gila, dan pergerakannya pun okey, kongruen. Jadi kalau orang itu bertindak secara kongruen dari segi pemikiran, perasaan dan juga tingkah laku, maka kata Carl Rogers, dia itu adalah fully functioning person, orang yang boleh berfungsi. Tetapi Islam, jadi bila dia kata secara global atau secara apa yang kita nak kata secara konsep tertentu, kita susah nak buat. Di mana tahap-tahap perkembangannya? Kalau kita tengok dalam teori Islam yang dibuat oleh Imam Al-Ghazali, kita sebut konsep nafs. Dia ada bertingkat-tingkat daripada nafs amarah, naik sampailah kepada nafs kamilah. Jadi kita boleh bawa klien kita setahap demi setahap dan melihat manifestasi ataupun apa yang nampak pada mata kasar dari segi tingkah laku, perangai dan sebagainya. Cuba kita tengok nafs-nafs ini, okey?
je. Laju sangat. Dia sepatutnya pergi amarah. Start daripada amarah dulu. Lepas itu, bila dah baik, semua dah elok, semua okey. Bila kita dah buat counselling, dia pun berubah sikit, maka dia naik kepada kedua. Keduanya, lawamah. Dan lepas itu, dia counsel ataupun dengan sendirinya, dia setelah mendapat panduan-panduan daripada kaunselernya, dia bertambah baik, dia naik lagi setingkat. Dia naik kepada mulhamah. Lepas itu, dia naik lagi setingkat. Mutmainnah. Naik lagi tingkat. Radiyah. Lepas itu lagi setingkat. Mardiyah. Dan tingkat yang terulung ialah tingkat kamilah yang tertinggi sekali. Jadi kita boleh bawa klien kita setingkat demi setingkat. Laksana seorang bayi memanjat tangga. Dia tak boleh misalnya duduk di bawah terus sampai ke atas. Dia kena naik satu. Begitulah keadaannya Islam mengajar kita dalam membentuk seorang insan daripada insan dunia kepada insan akhirat, maka kita boleh bentuk dia daripada stakah ke stakah. Daripada yang stres kepada yang tidak ada stres. Kita tak boleh misalnya terus cabut saja macam ada switch lampu padam, dia turn off, dia padam, then turn on, dia on. Nah, dia kena stakah demi stakah. Kalau kita tengok perkembangan bayi daripada kecil, Tuhan buat. Mula dilahirkan secara dia meledak. Lepas itu dia cuba mengiring. Lepas mengiring dia menyerap. Lepas itu dia cuba menyusur. Lepas menyusur dia naik merangkak. Lepas itu baru berjalan. Jadi tahap seperti mana yang Allah ciptakan manusia. Mari kita tengok. Tiap-tiap satu tahap ini mempunyai manifestasi. Ciri dan manifestasinya sendiri. Apa dia manifestasi ataupun penjelmaan pada nafsu ini? Kalau kita tengok orang yang bercirikan amarah, kita tengok amarah, dia punya hatinya mudah tergoda oleh nafsu dan syaitan. Maksudnya tak fikir lain, seronok-seronok aja. Sentiasa gemar melakukan kejahatan, dosa dan tidak menyesal. Dia buat dosa macam mana pun, okey. Sebaliknya berasa puas dan gembira. Ini orang yang berada pada tahap nafs amarah. Paling bawah sekali. Dia ni macam kita kata nafsu binatang. Macam karoja, Sigmund Freud kata kan? Animal instinct. Itu naluri binatang. Okey. Bila kita dapat bentuk sikit-sikit, dia pun berhenti. Dia kurang. Nak berhenti langsung tak boleh. Macam kita bawa kereta, kita tak boleh berhenti secara emergency. Sebab apa kalau kita berhenti emergency, anything can happen. Orang di belakang hentam kita atau kita jatuh dalam parit dan sebagainya. Jadi kita kena pergi slow and steady, sedikit dan sedikit kita membersihkan hatinya, membersihkan nafsnya supaya dia dapat meningkat ke tahap yang kedua. Tahap kedua ialah lawamah. Bila dia mencapai tahap lawamah ini, kita dapati dia mula melihat pada dirinya. Apa dah aku buat ni? Tuhan memberi aku macam-macam nikmat dan rahmat. Pernahkah aku bersyukur pada Allah? Jadi dia mula fikirkan itu dan dia pun selalu beristighfar kepada Allah. Istighfar ni paling senang. Astaghfirullahaladzim. Cukup. Dan sedikit demi sedikit hati yang busuk tadi, yang kotor tadi menjadi bersih. Makin bersih, makin meningkatlah tahap orang itu. Next. Lepas itu dia naik kepada mulhamah. Menjelma apabila individu dapat menewaskan dorongan nafsu amarah dan lawamah. Tidak sayangkan harta berlebihan. Selalu bersyukur. Konsep bersyukur ini, Ustaz beritahu saya, ialah buat apa yang Allah suruh, tinggalkan apa yang larang. Apa yang Allah larang. Tawaduk, sabar, redha dan selalu bertaubat. Ini orang dah sampai tahap ketiga. Jadi hal-hal ini boleh dilakukan oleh klien kita. Dia duduk sesaja, bawa kereta, tengah bawa kereta. Dia boleh istighfar, dia boleh selawat, dia boleh tahlil dan macam-macam lagi dia boleh buat. Jadi hati dia sikit-sikit dia dibersihkan dan bila hati itu menjadi lebih bersih, lebih dekatlah dia pada Allah. Lebih mudahlah bagi hatinya menerima hidayah dan ilmu daripada Allah insya-Allah. Okay, next. Mutmainnah. Bila sampai tahap nombor 4 ini,
hatinya atau nafsunya tadi menjadi lebih bersih, tapi belum jernih. Ada beza. Kita boleh basuh cermin bersih, tapi dia tak jadi kristal. Kita nak mencapai kepada crystal clear. Jadi bila sampai mutmainnah, dia dah bersih. Hatinya murah, suka bersedekah, tawaduk, arif, bijaksana, beribadah, bersyukur, redha dan bertakwa. Itu orang yang kita dapat nampak perubahan seseorang individu itu. Bukanlah supaya dia jadi seorang ustaz dan sebagainya, tapi seorang hamba Allah yang bersyukur. Okay. Next. Ini sampai kepada radhiyah. Ini makam wali-wali mencapai kejernihan hati dia menjadi jernih, dia zuhud, ikhlas, wara, tinggalkan perkara-perkara yang bukan tugasnya, tunai dan tepati hukum-hukum Allah. Jadi dia cukup dekat dengan Allah dan sentiasa hatinya dengan Allah. Okay. Next. Ini mardiyah, nafs yang tinggi, lebih tinggi tahapnya. Semua pelakuannya adalah diredai Allah dan mempunyai budi pekerti yang elok dan terpuji, lemah lembut dalam percakapan, sentiasa selesa berdampingan dengan Allah, selalu berfikir tentang kebesaran Allah, redha dengan segala ketentuan Allah. Kan kalau kita tengok Rasulullah bila dia bangun pagi-pagi untuk mengerjakan qiyamul lail, apa dia buat? Dia pandang keluar, dia tengok kebesaran Allah. Dia tengok pokok saja. Kalau kita tengok pokok saja, daun dia macam-macam. Tengok rumput pun daun macam-macam. Betapa besarnya kuasa Allah mencipta segala-galanya. Dan dia redha dengan segala ketentuan. Macam sekarang ni kita mengalami COVID-19. Dari hari ke hari, angka makin naik. Jadi kalau kita tidak redha dan tidak sabar, tak tahulah apa boleh buat. Kita kena sedar bahawa segalanya adalah daripada Allah dan Allah Maha mengetahui apa dia buat, dan kita mesti sedar bahawa apa yang Tuhan buat ke atas makhluknya, hamba-hambanya, adalah kata orang up to a point yang dia mampu menanggungnya. Bukan sampai tak mampu. Kalau jauh daripada Allah, itulah sebabnya dia cepat bertindak tanpa berfikir panjang. Dan last sekali, sampailah martabat kamilah, kesempurnaan, dan ini adalah peringkat nafs, maqam Nabi dan Rasul. Jadi ada 7 tahap. Jadi kalau kita nampak tahap-tahap ini, dan apabila klien datang kepada kita, kita boleh buat andaian atau anggaran. Where is my client? Tahap mana dia ni? Dan daripada situ, kita bawa bincang secara lembut, secara halus, secara bil hikmah, pelan-pelan, dan buka pintu hatinya, dan masuk sikit-sikit kalam Allah. InsyaAllah. Okay. Next. Dari segi fungsi, saya tak tahu di kaunselor pernah fikir tak fungsi ini. Saya selalu memikirkan bahawa seorang kaunselor harus menanggung atau membawa 7 fungsi. Biar saya huraikan sikit ini. Sebab ini ada relevance dengan tugas kita sebagai kaunselor. Di mana saja kita berkhidmat. Bagi saya, tugas yang paling utama yang harus dilakukan, the first thing the counselor must do is mencegah. Tapi kebanyakan kaunselor, dia melakukan pemulihan. Dia tunggulah bilik, budak mari jumpa dia, atau klien datang jumpa dia, memulih. Tidak mencegah. Sedangkan mencegah, kalau kita dapat mengadakan program-program seperti mana yang dibuat oleh Tazkiyatun Nafs Consultant ini, dari semasa ke semasa dia menganjurkan. Sebab itu saya agak tertarik dengan badan ini, firma ini, kerana satu dari segi profesional dan satu lagi dari segi kerohanian. Dia adakan balance atau perimbangan. Jadi dengan adanya kerohanian tadi, maka sedikit demi sedikit seorang itu dapat mencegah diri dia. Dia tahu ini boleh buat, ini tak boleh buat. Ini harus, ini makruh, ini haram, ini wajib dan sebagainya.
Jadi daripada situ dia dapat mencegah. Kaunselor juga dapat mengadakan program-program bimbingan misalnya mencegah. Misalnya mencegah misal rokok, mencegah ponting kalau di kalangan sekolah, mencegah dadah dan sebagainya. Kemudian nombor 2 ialah mengembang. Nah, Tuhan apa tu membuat manusia dan setiap manusia mempunyai potensi yang tersendiri. Sebab itu John Holland kata manusia ini ada 6 jenis. Ada realistik, ada artistik, ada investigatif, ada enterprising dan sebagainya. Dan setiap potensi yang ada ini memerlukan proses perkembangan atau mengembang yang berbeza. Orang realistik, dia suka bekerja dengan tangan dan sebagainya. Orang investigatif, dia suka pakai otak yang untuk bekerja. Orang enterprising, dia suka cakap mulutnya pada petah-petah cakap. Jadi semua potensi ini harus dikembangkan. Sekali lagi saya rasa boleh dibuat. Bukan tak boleh. Boleh dibuat di tempat-tempat kita bertugas. Last sekali daripada 3 tu, kita memulih. Jadi yang balance itu baru berhadapan. Daripada apa kita buat ni, mungkin ada segelintir yang masih tidak jelas tentang potensinya. Dia berhadapan dengan masalah, tak tahu macam mana nak handle. Maka orang inilah kita lakukan proses pemulihan dengan mengadakan counselling. Anggaplah macam Karaja. Lama-lama, pelan-pelan hati dia terbuka. Kalau dia stres, sekurang-kurangnya balonnya yang kencang itu akan menjadi kurang angin di dalamnya. Dia menjadi tenang. Kena melerai krisis. Dalam hidup, pasti ada krisis. Iaitu kita berhadapan dengan situasi-situasi yang kita tak tahu macam mana nak handle. Sebagai contoh, tuan-tuan pernah ada aksiden. Bila aksiden, kemalangan, adakah kita satu set kemahiran? Oh, aku mesti buat A, B, C, D. Tak ada. Semuanya datang secara macam di 370. Dulu yang jatuh kau hilang mana. Jadi orang semua tidak tahu macam mana nak handle. Jadi coping skill tidak ada. Kemudian kita menyelidik dan menulis. Saya tak tahu sebab apa saya dah terpisah jauh daripada kaunselor-kaunselor, khususnya kaunselor-kaunselor pendidikan. Sama ada mereka masih menjalankan proses pendidikan dan menulis. Bukan susah. Kalau kita ada kes-kes istimewa, kita tulis kes itu cukup. Macam mana kita bantu dia sehingga ia menjadi insan yang okey. Kemudian mengembang diri profesional. Ini tak susah. Sebab lembaga kaunselor telah menetapkan bahawa setiap kali nak membaharui perakuan amalan, mesti ada 10 atau 20 poin. Dan hari ini tuan-tuan mengikuti seminar yang dianjurkan oleh TNC ini akan mendapat 4 poin daripada 10 untuk setahun. Dan akhir sekali mengendalikan perundingan. Dari semasa ke semasa mungkin dengan pengalaman tuan-tuan yang menulis banyak, yang mengkaji banyak, akan dijemput oleh pihak-pihak tertentu untuk menolong institusi itu. Saya pernah sekali dijemput oleh kerajaan Brunei untuk menolong pergi ke Brunei membangunkan pusat kaunseling bagi Kementerian Pertahanan. Pergi sana, seminggu duduk sana, bantu apa nak buat, susun program dan sebagainya. Itulah dikatakan kerja perundingan. Jadi 7 peranan tuan-tuan. Kalau boleh, kalau tuan-tuan boleh copy slide ini atau print slide ini, printlah dan letaklah di pintu tempat bertugas supaya hari-hari dapat mengingatinya. Tetapi dalam Islam, selain daripada 7 ini, kita ada tazkiyah dan balighu anni walau ayat. Fungsi tazkiyah artinya fungsi membersihkan bersih hati dan nafs tadi. Balighu anni walau ayat, tuan-tuan dah tahu. Rasulullah berpesan kepada kita, sampailah daripada aku walaupun satu ayat, satu perkara. Okay. Next. Jadi kalau kita nak meningkat daripada satu nafs ke nafs yang lebih tinggi, kita kena melalui proses tazkiyah. Jadi nafs tadi kenalah dibersihkan. Nah, macam mana nak bersihkan tazkiyah tadi? Okay. Tazkiyah maksudnya
pembersihan, dan pembersihan itu membawa kepada penjernihan. Okey. Jadi proses tazkiyah ini, kalau tuan-tuan tengok, ada sedikit persamaan dengan CBT. Apa dia panggil cognitive behavior therapy itu. Yang ini konsep stamping out, stamping in. Jadi buang yang keruh, ambil yang, gantikan dengan yang jernih. Artinya, bila kita istighfar, kita mengurangkan dosa kita. Dan kita tambah dengan bertasbih. Misalnya. Subhanallah. Jadi kita buang yang tak elok, kita masukkan yang elok. Dan lama-lama nafs kita dan hati kita menjadi lebih cantik. Okay, next. Jadi proses tazkiyah ini ada 5 macam. 5 perkara lah. Jadi kita boleh mengajar klien kita, malah bentuk diri kita sendiri sebagai kaunselor. Harus dibuat. Islam mengajar kita kan, setiap waktu lepas maghrib, antara maghrib dengan isya itu. Kalau tak ada apa kerja yang perlu dilakukan, duduk atas tikar sembahyang. Renung balikkan diri. What have I done today? Tanya diri. Apa baik, apa buruk dan sebagainya. Lepas itu, kalau ada perkara yang tak baik, kita bertaubat. Minta apa ke Tuhan? Kata, aku tak buat lagi dah. Terus, dan berjanji betul-betul kata Allah. Taubat tadi. Dan lepas nak buat taubat, kita nak buang yang lama ini adalah memerlukan kesabaran yang cukup berat. Nak buang yang lama, satu tabiat yang biasa, susah. Tapi kita harus dan kita rasa takut. Tuhan terima tak terima taubat aku ni. Dan lepas tapi Sunuzat dengan mengatakan Tuhan Maha Penyayang, Maha Pengasih ini Maha Pemurah. Jadi kita harus takut dan kita harus rojak, iaitu menaruh harapan. Okey? Nah, itu proses tazkiyah. Lepas itu, muhasabah diri yang saya terang tadi sikit, iaitu proses introspeksi, pada ke dalam diri, renung ke dalam diri. Semua tuan-tuan tahu muhasabah ni. Saya tak payah cerita lah. Okay? Kalau nak tahu panjang lagi, tanya Dr. Nur Azlina. Next. Yang bertaubat itu pun tuan-tuan dah tahu. Bila kita bertaubat, kita mengaku kita telah melakukan kesalahan dan kita sungguh-sungguh menyesal dan berazam untuk tidak mengulanginya. Okey. Dan sabar untuk menghapuskan ciri buruk. Sebab maaf tuan-tuan, ada call sikit ke rumah. Sekejap saya tunggu. Minta maaf tuan-tuan dan puan. Ada emergency. Okey, kita sabar, kita hapus. Bila nak sabar ni, nak buang hak buruk-buruk. Bila sudah biasa, sudah kata orang sebati dengan sesuatu amalan, nak buang tu bukan susah, bukan senang. Tapi apabila kita buang, kita beristiqamah. Sebab itu dalam Islam dia kata biar sikit, tapi istiqamah. Kalaupun kita dapat beristighfar 100 kali sehari, jadilah dulu sebagai permulaan. Okay, next. Ni khauf. Dan mesti ada rasa takut. Khaufun, kan? Khaufun alaihim tu. Okay, lepas tu, kita pergi kepada rojak. Rojak ini sentiasa berharap.
Saya dapat konsep-konsep ini semasa saya pergi ke Sarawak, memberi ceramah di Sarawak, dan ini diberi oleh Mufti Negeri Sarawak. Jadi saya pinjam, saya ambil, saya simpan dalam kepala, balik saya tulis. Dan saya berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini. Okay, next. Dan dari segi obligation, berhubungan. Yang mana satu? Obligation dulu. Obligation ni, saya tak tahu Melayu kata apa. Obligation. Saya tak tahu nak sebut. Jadi tanggungjawab kita lah macam apa ni, apa yang harus kita lakukan pada klien. Kan? Kalau kita tengok dari segi counselling barat, dia selalu menekankan, your client is the chief. Klien itu raja. Dia yang terpenting. Jadi apa yang kita buat ada semata-mata untuk memenuhi klien. Kehendak-kehendak klien, objektif klien dan apa saja. Nothing else. Itu aja. Sedangkan di dalam Islam kita terikat dengan obligasi seperti itu serta kewajipan-kewajipan kepada Allah menerusi niatnya ikhlas. Sebab itu kalau tuan-tuan masih ingat, ini satu hadis yang semua orang tahu bahawa setiap amalan itu naklah bermula dengan niat. Innamal a'malu binniyat, kan dia kata. Saya baca masa dalam hadis yang disimpan, yang dikumpul oleh Imam Nawawi, Riyadhus Salihin itu. Hadis pertama dia kata innamal a'malu binniyat. Jadi apa juga segala perbuatan yang kita lakukan mesti bermula dengan niat. Jadi kita ada niat nak tolong. Jadi ada dua benda. Okay, next. Dari segi hubungan pula. Kalau kita tengok teori barat, dia mesti menekankan rapport. Rapport tu, dia kata kaunselor wujudkan rapport dengan klien secara horizontal, secara mendatar. Sebab itu dia suruh kita duduk macam L shape, bertentang mata, angguk kepala dan jangan diganggu. Tumpuan sepenuhnya kepada klien tadi. Supaya klien merasa aku yang terpenting dan isu yang aku bawa adalah terpenting kepada kaunselor. Dan kaunselor memberi seluruh jiwa dan raganya pada ketika itu. Dan kita dilatih. Saya ingat tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti program kaunseling telah pun melalui program praktikum dan internship. Kan? Macam mana? Sebab itu bila suruh buat kaunseling melalui telefon, lembaga kaunselor agak keberatan. Sebab bila telefon kita tak boleh nampak macam mana klien kita, air muka dia dan sebagainya. Sebab dalam hubungan kita horizontal ini, satu perkara yang sangat penting ialah dia panggil apa tu? Mendengar. Apa maksud mendengar? Bukan setakat mendengar dengan telinga. Bila dia kata mendengar, listening. Tapi dalam counseling, dia kata active listening. Bila active listening itu, kita mesti mendengar dengan telinga, dengan mata, dan juga dengan hati. Sebab itu digalakkan kita buat empathy. Empathy itu memahami apa yang dirasai oleh klien kita tadi. Alright, itu dalam Islam. Dalam Barat. Horizontal, straight je, datar. Dan kalau dari sila Islam, kalau dari segi Islam, kita ada dua macam. Hablum minallah, hablum minan nas. Hubungan secara menegak, vertikal dan juga horizontal. Seperti mana yang kita buat dengan teori Barat. Begitu. Rupanya begitu. Dengan Allah naik ke atas, dengan semua makhluk ke depan. Itu bezanya. Alright, next. Ini Karaja menekankan 3 elemen. Genuineness. Kalau tuan-tuan ingat buku-buku Karaja lagi kan, dia kata 3 perkara yang sangat penting dalam mewujudkan rapport dan dapat dalam proses counselling. Genuineness or congruence, iaitu ikhlas, tak ada pura-pura. Jangan pura-pura ada dengar tapi kepala otak pergi ke lain, tak boleh. Unconditional acceptance atau positive regard. Artinya tidak pilih bulu. Dan kita menerima
klien kita seadanya. Dan deep empathic understanding. Faham betul-betul apa yang dirasainya. Daripada bahasa yang diguna, daripada nada suara yang dilontarkan, kita dapat memahami keadaan emosi klien kita pada ketika itu. Adakah dia seronok? Adakah dia frust? Adakah dia geram? Dan sebagainya. Jadi katakan Rogers, kalau ada 3 ini, insya-Allah kita dapat meneruskan proses kaunseling dengan baik. Tapi dalam Islam, dikatakan beberapa perkara lagi, iaitu 3 perkara. Satu, niat. Niat kita kerana Allah. Jadi apabila kita buat kerana Allah, kita buat dengan hati yang bersungguh-sungguh. Dan ikhlas pun ada kaitan dengan soal niat tadi, iaitu buat semata-mata kerana Allah, dan ihsan. Satu konsep yang sangat-sangat penting. Kan? Pernah orang kata, bila kita semayang, kita kena khusyuk. Dan mesti ada ihsan, artinya semayanglah seperti mana kita nampak Tuhan di depan kita. Sahih kita tak akan nampak. Dan kalau kita tak dapat nampak, sedarlah bahawa Allah sedang memerhatikan. So bila macam kita buat, macam tuan-tuan kalau biasa pergi training askar, tak tahulah, saya pergi training askar sebulan dulu, pasal ada di Palapis. Bila kawat, RSM tu akan perhatikan kita. Macam mana kita hentak kaki, macam mana kita start dengan kaki kiri, kanan dan sebagainya. Jadi dia perhati. Walaupun kita, kalau kita nampak Tuhan, lagilah kita buat. Begitu juga bila ada orang perhati kita, maka kita buat dengan bersungguh-sungguh. Tapi kalau kita orang tak perhati, kadang-kadang kita kurangkan kesungguhan tadi. Tapi dalam Islam mengatakan, nampak tak nampak itu soalan berdua. Yang penting ialah Allah sentiasa memerhatikan anda. Jadi apabila Allah sentiasa memerhatikan anda, maka apa yang kita buat, kita akan buat dengan bersungguh-sungguh. Okay, next. Kemahiran-kemahiran kaunseling di barat. Ini pun tuan-tuan tahu, membina hubungan, active listening, parafrasa, rumus, refleksi, konfrontasi, minimal encourager, body language, eye contact, echo, model dan sebagainya. Saya rasa tuan-tuan semua tahu kecuali echo, saya tak tahu. Sebab echo ni, echo macam kita masuk dalam gua. Apa nak kata, saya tak tahu Melayu kata apa. Bila kita mat, dia ada mat, berulang. Jadi saya perhatikan daripada pengalaman saya, bila seorang itu datang bercakap dengan kita dan menyatakan emosi, bahagian emosi. Kita tak payah ulang kali. Nampak aja awak dalam keadaan marah, tak payah. Bila dia kata saya sangat marah, dengan orang itu. Jadi kita tak payah repeat frasa dan refleksi. Semua memadai dengan menaikkan suara. Marah, naikkan nada suara seorang kita bertanya, dia akan terus menceritakan apa yang terbuku di dalam hatinya. Itu yang saya katakan echo. Betul tak betul, wallahualam, itu istilah saya. Okay? Ini kemahiran ini. Dan saya perhatikan bahawa kemahiran dalam counseling konvensional memang boleh dipakai di dalam terapi Islam atau counseling Islam. Jadi sebab itu saya kata kita boleh ambil lock, stock and barrel. Sekabas serbi kita boleh ambil. Ya. Dan selain daripada menggunakan kemahiran-kemahiran itu, kita ada lagi peranan sebagai kaunselor Muslim dan Muslimat. Sama sekali yang Ustaz balik. Menyampai dan menjelaskan ilmu dan amalan. Menyampaikan. Saya pernah ada kaunseling datang, student datang kat UUM. Dia tak pernah sembahyang. Sebab rumah mak bapak dia tu tak macam mana, tak tahu. Saya ingat dia terpisah, dia tak tahu macam mana. Jadi saya terpaksa menunjuk pada dia macam mana nak takbir, macam mana nak niat, macam mana nak ambil wuduk dan sebagainya. Jadi kita kena jelas dan tunjuk. Niat melakukan dakwah secara berhikmah. Cara berhikmah ini artinya secara halus. Kalau kita kata, kau sembahyang ni, kau orang Islam, kena sembahyang. Jadi kadang-kadang orang kata orang putih pissed off. Dia naik meluat lah. Tapi kalau kita cerita hal kisah macam mana seorang tu apabila dia sembahyang apa jadi, macam saya selalu ceritakan soal istighfar ni, berkaitan dengan seorang tukang roti. Rumah dia depan rumahnya adalah sebuah masjid.
Satu malam dia tengah duduk buat roti, dia nampak satu hamba Allah masuk masjid semayang. Lepas semayang, hamba Allah tu nak tidur. Tapi tak dibenarkan oleh Tok Siap. Maka dia keluar nak tidur di koridor. Pun tak dibenarkan. Maka dia pun menggamit hamba Allah tu datang ke rumah dia. Dia kata tidurlah di sini apa yang ada. Dan hamba Allah tu pun terimalah hakikat bahawa setidak-tidaknya aku ada tempat tidur. Jadi dia menceritakan, lepas tu dia sambil dia buat roti, mulut dia berkumat kami. Dan hamba Allah tadi perhati. Dan bila perhati, dalam kepalanya akan timbul soalan. Apa hamba Allah ni buat dengan mulut dia? Tak berhenti-berhenti. Bila habis buat roti semua, dia pun tanya, tadi saya nampak Tuan semasa buat roti, mulut tak berhenti-berhenti berkumat kami. Apa yang Tuan buat? Maka dia pun cerita, dia kata, saya bila saya buat roti, sebab yang buat roti dengan tangan, mulut saya tak buat roti. Maka saya gunakan mulut saya untuk beristighfar kepada Allah SWT. Tak berhenti. Apa pasal awak buat istighfar? Dia kata, dia dah memohon 30 hajat kepada Allah. Dengan beristighfar kepada Allah, Allah telah menjawab ataupun menyempurnakan 29 hajat. Satu lagi hajat yang dia kata belum Tuhan kabul. Hajat apa tu? Boleh saya tahu? Nabi hamba Allah tu kata, saya ingin benar nak berjumpa dengan Imam Ahmad Hanbali. Ditakdirkan hamba Allah yang dijemput untuk tidur di rumahnya adalah Imam Hanbali. Jadi begitulah hikmah yang kita dapat sampai dan buat orang tu fikir. Manusia ada otak, dia fikir, kita, hebat ya kalau tu. Dan dia pun duduk saja dalam bertukar, naik motor, whatever. Tak ada satu sebab mengapa dia tak boleh buat Astaghfirullahaladzim. Kan? Kemudian lagi satu yang kita buat sebagai seorang kaunselor Islam ialah berdoa. Berdoa, berzikir dan melakukan solat hajat. Ini adalah perkara-perkara yang boleh dibuat oleh seorang kaunselor Islam. Selain daripada apa yang dibuat oleh kaunselor Barat tadi. Nah, baru-baru ini sewaktu saya dan Dr. Salasiah membentangkan perkara yang sama dan Dr. Salasiah membentangkan Tazkiyatul Nafs, Dr. Salasiah menceritakan bahawa ketika dia berumur, dia dalam tingkatan 1, ustaz dia pesan bila kita solat hajat, dia ada macam-macam kaedah kan. Tapi dia kata ada satu kaedah yang agak menarik. Iaitu lepas kita bagi salam, kita sembahyang 2 rakaat solat hajat, kita bagi salam. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Lepas itu kita sapu buka habis. Dia kata, tunduk, sujud pada Allah. Sujud pada Allah. Dan semasa sujud itu dia kata, pertama sekali tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 10 kali. Lepas tasbih habis, salat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 10 kali. Dan akhirkan zikir tadi dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah dengan doa 10 kali. Lepas itu baru kita nyatakan apa yang kita hajat pada Allah. Insya-Allah Tuhan akan lebih cepat makbulkan hajat-hajat yang kita minta. Jadi saya rasa satu perkara yang baik dan saya pun beramal dengannya. Alhamdulillah. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan yang ada hajat-hajat nak buat, tawakallah dengan cara yang diberikan oleh Dr. Salasiah tadi, yang disampaikan kepada dia oleh ustaznya semasa dia Form 1. Sekarang dia Profesor Madya ada di UKM. Fikirlah berapa puluh tahun dulu. Okay, next. Ini ada adab dalam proses kaunseling ni. Kita seperti mana dianjurkan oleh Islam, kita sentiasa diminta untuk memulakan sesuatu dengan bismillah. Dan untuk keberkatan kita membaca Al-Fatihah. Lepas itu kita berdoa. Berdoa ni apa betul? Orang putih, orang Melayu, Melayu putih, Arab lagi bagus. Klien ditayar sebagai tetamu dalam Islam. Nah, Islam mengajak kita bahawa tetamu itu hendaklah dilayan sampai 3 hari. Give your client the best. I mean your guest. Baik. Menghindari fitnah. Sekiranya klien kita itu berlainan jantina, cari jalan supaya tidak timbul desas-desus yang boleh membawa fitnah. Dan apabila habis proses kaunseling, angkat tangan berdoa. Rabbana taqabbal minna do'ana dan sebagainya. Supaya Tuhan
Mudah-mudahan Tuhan akan kabulkan. Next. Matlamat kaunseling konvensional ialah kesejahteraan kognitif, tingkah laku dan afektif. Manakala matlamat kaunseling Islam ialah menekankan kesejahteraan jasad, emosi, ke-6 perkara tadi. Lebih daripada itu, Islam sentiasa mengajak kita amal ma'ruf nahi munkar. Buat yang baik, tinggalkan yang munkar. Jadi jangan begitu dengan sendirinya, tanpa kaunselor pun dia akan menjadi insan yang baik, insya-Allah. Next. Ciri-ciri kaunselor Islam. Yang istimewanya nak jadi kaunselor Islam, apa ini kaunselor Islam? Mestilah menghayati ciri-ciri berikut. Pertama sekali, beriman dan bertakwa pada Allah. Sahih. Kedua, mengakui dan menerima Rasulullah sebagai kaunselor terbaik. Tiga, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Ya. Sifat-sifat yang ada pada Rasulullah. Berani dan adil, sabar dan tenang. Jangan kita tak sabar, tak tenang. Panik si kaunselor tadi. Sentiasa menambah ilmu dan kemahiran. Ini ikut Islam, dia kata tuntutlah ilmu daripada buai sampai ke liang lahat. Tawaduk dan altruistik. Tawaduk artinya merendah diri, altruistik sentiasa ingat nak buat baik. So, ada satu hadis Rasulullah yang pendek saja. Dia kata, kullu ma'rufin sadaqah. Buat baik, setiap baik kebaikan yang kita lakukan adalah sedekah. Bertolak ansur dan bertoleransi. Redha akan takdir Allah, sebab apa yang Allah lakukan kepada kita sebagai hamba-Nya tidak akan melebihi daripada apa yang kita mampu. Baca surah Al-Baqarah ke ayat berapa 200 lebih tu. Dia kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kan? Lepas itu kita berdoa lagi. Sentiasa zikrullah dan beristighfar. Ini yang menjadi kaunselor, dan dengan sendirinya kita sendiri sebagai kaunselor yang dekat pada Allah SWT, insya-Allah. Okey. Nilai tambah kaunseling Islam ada beberapa konsep. Antaranya, okey, next. Konsep Islam, redha akan takdir Allah dengan sabar, tawakal, empowerment. Redha semua orang tahu, tawakal pun orang semua tahu. Empowerment ialah dalam surah Ar-Ra'd, Tuhan mengatakan, aku tidak mengubah nasib sesuatu kaum itu, melainkan kaum itu. Artinya apa yang berlaku pada diri kita adalah kita buat sendiri dengan izin Allah. Kalau kita tak usaha, tak jadi. Dan next. Yakin. Percaya sepenuh-penuhnya. Okay. Yakin bahawa apabila Allah mengambil sesuatu daripada kita, jangan kita frust. Tuhan akan ganti dengan yang lebih baik. Yakin bahawa setiap kesusahan ujian Allah akan disusuli dengan senang. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Itu janji Allah. Okay. Next. Yakin yang semua doa akan Allah kabul. Tuhan janji, apa berdoa aja aku itu kabul. Sama ada aku kabul seperti mana kau minta, aku ganti dengan yang lebih baik, ataupun aku simpan di akhirat. Dan yakin dengan berzikir Allah, dengan berzikir, iaitu mengingati Allah, hati menjadi tenang. Ini juga dalam surah Ar-Ra'd dulu, dekat-dekat nak habis surah itu, dia kata, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah bahawa dengan mengingati Allah, hati menjadi tenang. Dan ini tak ada dalam Western. Yakin dengan beristighfar dan membaca Al-Quran memudahkan setiap usaha. Ada orang ustaz beritahu saya, dia kata kalau kita nak memudahkan usaha kita setiap hari, sebelum naik matahari waktu subuh, bangun pagi bacalah Yasin. Insya-Allah Tuhan akan permudahkan segala urusan kita. Dan yakin Quran adalah penawar bagi segala. Itu dah kita tahu dah. Kan, yakin bahawa setiap penyakit ada baginya. Tuhan dah kata setiap penyakit yang aku turunkan ada baginya ubat. Jadi jangan give up, jangan berputus asa dengan dengan Allah SWT. Dan tidak berputus asa dengan rahmat Allah dalam apa keadaan sekalipun. Whatever happens to you, sentiasa ingat pada Allah. Ingat dalam masa Rasulullah dengan Sayyidina
Abu Bakar dalam Gua Hira. Sayyidina Abu Bakar dah mula panik. Tapi Rasulullah kata, Inna Allah ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Jadi perlindungan itu Allah. Sebab itulah sarang labah tiba-tiba terjadi. Okay, next. Dan apa yang kita buat selama ini dalam kaunseling Islam adalah mengikut kehendak Islam. Dan Allah menjanjikan berbagai-bagai kepada kita. Tak ada manusia yang boleh tanding apa yang Allah janjikan. Dan ikut dalam Quran, banyak Inna Allah la yukhliful mi'ad ataupun innaka la tukhliful mi'ad. Macam-macam dalam surah Ali Imran tu yang menyebut bahawa Allah tidak memungkir janji. Maka kalau kita menjalankan kaunseling kita secara Islam, Masya Allah. Fikirlah segi tuan-tuan dan puan-puan. Saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan merenung, memikir, dan jika diberi hidayah kepada Allah, alihlah sikit-sikit. Buat paradigm shift. Jangan ubah semua. Ya? Gabung. Macam student di Indonesia, banyak buat project paper dengan menggabungkan teori barat dengan teori deskriptif nafs. Dan Alhamdulillah, setiap usaha yang dibuat, semuanya berjaya. Dan berjaya dengan baik. Dan sekarang ni ada seorang student sedang nak menggunakan deskriptif nafs dengan reality therapy untuk membawa perubahan kepada diri lain yang mengalami bermacam-macam stres, kemurungan dan sebagainya dalam masa COVID-19 PKP ini. Saya rasa takat itulah tuan-tuan dan puan-puan perkongsian saya dengan tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini. Dan sekiranya tuan-tuan ada masalah ataupun soalan atau ada isu, boleh bertanya sekarang ataupun boleh juga telefon atau saya 012 4060 721. Saya menerima. Telefon saya ni saya buka 24 jam. Karena bagi saya dengan buka telefon 24 jam itu, saya buka saya punya supermarket 24 jam, orang boleh masuk bila time dan insya-Allah bila dia masuk saya dapat rezeki. Samalah juga jika tuan-tuan dan puan-puan menelpon saya setakat bersembang pun, alhamdulillah kita sama-sama mendapat manfaat daripadanya. Jika ada sebarang kekurangan, saya mohon berbanyak-banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dekat itulah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.